Alhamdulillah nota ni baru sempurna siap. Di celah-celah ni yang telah lepas tu ada tambahan. Sila tengok pula lah. Yang telah lepas tu ada setengah-setengah tempat tu ditambah, diperbaiki. Yang dulu tu sementara. Hari ni kita sampai ke muka surat 107 nombor 5. Ini berkenaan dengan hadis Aisyah. Dia kata, ini hadis itu bermula pada muka surat 104. Man haddathakum anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yabulu qa'iman fala tusaddiquhu ma kana yabulu illa qa'idan. قال وفي الباب عن عمر وبريدة وعبد الرحمن بن حسنة dan seterusnya. Maksudnya, kata Aisyah pada muka surat 106, kalau ada sesiapa menceritakan kepadamu bahawa Nabi SAW selalu membuang air kecil sambil berdiri, janganlah kamu membenarkannya, yakni jangan kamu mempercayainya. Baginda sallallahu alaihi wasallam tidak kencing atau tidak membuang air kecil melainkan dalam keadaan duduk. Itulah hadisnya. Jadi oleh kerana hadis Aisyah ini kelihatan bercanggah dengan hadis dalam bab berikut. Seperti biasalah, Imam Tirmizi kalau dalam bab fiqh, dalam bab fiqh ni dia panggil sunan, dia ada dua bab yang bertentangan. Biasa. Macam ni bab 8 tentang larangan membuang air kecil sambil berdiri. Nanti akan ada bab 9 pula. Bab 9 muka surat 114, iaitu bab keharusan membuang air kecil sambil berdiri. Tadi larangan, tak boleh. Ini keharusan pula, boleh pula. Di bawah bab 9 itu ada satu hadis, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Hudzaifah, menceritakan Nabi SAW telah kencing atau buang air kecil sambil berdiri. Jadi sekarang sudah ada pertentangan di antara dua hadis, iaitu hadis Aisyah dan hadis Hudzaifah. Yang mana satu yang betul? Betul kedua-duanya ke atau macam mana? Atau salah satu? Kita nak pakai macam mana? Itulah yang Imam Tirmizi nak ajar kita. Dengan kita baca kitab dia ni, kita akan tahulah macam mana cara. Jadi macam-macamlah pendapat ulama sampai kepada kita berhubung dengan usaha-usaha para ulama kita yang dahulu untuk mengkompromikan dua riwayat yang kelihatan bertentangan itu. Cuba nak tatbikkan, nak taufikkan dua riwayat yang bertentangan itu. Apa maksudnya? Jadi sebahagiannya sebelum ni kita sudah bincang dah. Ada yang kata hadis Aisyah menafikan kebiasaan. Hadis Aisyah menafikan kebiasaan. Yang ini Nabi biasanya tak kencing sambil berdiri. Sesiapa yang kata Nabi selalu biasa kencing sambil berdiri, jangan benar, jangan percaya. Hadis Hudzaifah hanya menceritakan satu peristiwa, satu kejadian, dan ia tidak menceritakan kebiasaan. Dia bukan kata Nabi selalu kencing sambil berdiri, tidak. Cuma dia cerita dalam satu peristiwa ada. Jadi tidak ada pertentangan, kedua-duanya boleh pakai. Yang Aisyah pun betul, yang Hudzaifah pun betul. Itu antara jawapan yang telah diberikan oleh ulama.
Sebelum ni kita sudah baca tu ya. Ini yang kelima. Pandangan yang kelima untuk menyelesaikan kemusykilan yang mungkin timbul kepada orang yang tidak teliti. Dia mungkin kata macam ada pertentangan. Yang kelima, kata-kata Aisyah di atas seharusnya dipakai dengan qaid bighairi udhrin, yakni tanpa keuzuran, dengan kaitan atau dengan ikatan itu. Maksudnya ialah kalau ada sesiapa menceritakan kepadamu bahawa Nabi SAW selalu membuang air kecil sambil berdiri tanpa keuzuran, dia kena ada itu, kita panggil qaid. Ini dalam istilahnya dipanggil qaid. Kalau ada sesiapa cerita kata Nabi selalu buang air kecil sambil berdiri tanpa keuzuran, jangan percaya. Tapi kalau ada keuzuran boleh jadi. Yang dia nafikan ialah tanpa keuzuran, tanpa sebab, saja-saja nak buang air kecil sambil berdiri, itu tidak ada. Jadi hadis Huzaifah menceritakan keuzuran itu. Nabi SAW pernah buang air kecil sambil berdiri, ada sebab, ada keuzurannya. Jadi tidak ada pertentangan juga. Ini kalau kita ambil pendapat yang kelima ni boleh selesai juga. Tidak akan ada pertentangan juga di antara dua hadis itu, hadis Aisyah dan hadis Huzaifah. Kalau orang kata tanpa keuzuran ada Nabi selalu, jangan percaya. Itu Aisyah kata. Apakah keuzuran Nabi SAW dalam peristiwa yang diceritakan oleh Huzaifah di dalam hadisnya sehingga mendorong baginda membuang air sambil berdiri? Jadi kalau kita kata ada keuzuran, kalau Nabi buang air sambil berdiri itu mesti ada keuzuran, ada sebab. Jadi apa sebab tu? Apa keuzuran tu sehingga mendorong Nabi SAW yang tidak biasa sambil berdiri pun dia buat sambil berdiri itu? Apa sebabnya? Macam-macam pula pendapat yang diberikan tentang sebab. Beberapa pendapat telah dikemukakan. Antara lainnya ialah, satu, tempat pembuangan sampah itu lebih tinggi daripada tempat Rasulullah SAW berdiri. Itu ceritanya. Jika Rasulullah SAW kencing sambil duduk, air kencing akan mengalir ke arah kaki baginda dan ia boleh mengotorkannya. Itu keuzurannya. Uzur ni bukan makna tak sihat, ada sebab lah, ada alasan yang membolehkan. Jika baginda membelakangi tempat pembuangan sampah itu pula, aurat baginda akan terdedah kepada orang ramai. Kalau dia pusing ke sebelah sini, jadi mana orang ramai? Ada sahabat-sahabat dia tu. Sebab kalau kita baca nanti dalam bab yang ke-9 tu, dia sebut Nabi SAW sebenarnya bersama-sama dengan sahabat-sahabat dia ramai. Tiba-tiba dia pergi tak jauh daripada situ, di tempat pembuangan sampah, lalu dia buang air. Jadi kira-kiranya mengikut pendapat ini, dia kata ke depan tu yang dia arah dia menghadap tu lebih tinggi. Kalau dia kencing sambil duduk, dia akan mengalir ke bawah. Boleh jadi akan kena kaki dia dan akan kena pakaian dia. Jadi nak mengelak daripada itulah, dia kencing sambil berdiri. Dia tak boleh duduk di situ, tak sesuai tempat itu. Tempat itu tidak sesuai untuk dia duduk. Kalau dia pusing ke sini, nampak pula orang ramai, tak sesuai. Itu antara alasan yang diberikan. Itulah uzurnya. Keuzurannya begitu. Yang kedua, di tempat
pembuangan sampah itu juga terdapat najis, dipanggil subatah. Subatah mana tempat buang sampah. Nabi pergi tempat itulah. Jadi di situ dikatakan ada najis juga. Kalau dia kencing sambil duduk, dekat sangat. Dekat sangat. Kalau dia kencing sambil berdiri, jauh daripada kedudukan najis di bawah. Najis itu makna kekotoran adalah tidak semestinya. Najis itu maknanya tahi, tak mesti begitu. Sesuatu yang kotor lah. Kalau dia duduk dekat sangat, punggung dia kita kata dengan najis itu, atau kain dia ke dekat sangat. Tapi kalau dia berdiri lain. Sebab ini keadaan orang lelaki kan, orang lelaki kencing berbeza daripada perempuan. Jadi kalau orang lelaki dia berdiri itu lebih selesa, dan air kencing dia tu pergi jauh, boleh pergi jauh. Tapi kalau duduk dia tak boleh pergi jauh. Jadi air itu akan bertakung di situlah, dan mungkin akan kena sebahagian daripada tubuh Nabi SAW atau kain Nabi. Jika Nabi SAW kencing sambil duduk, bahagian bawah tubuh baginda atau pakaian baginda akan terdedah kepada najis. Jadi untuk mengelak daripada itulah dia buang air sambil berdiri. Itu keuzuran yang disebut-sebutkan. Jadi ada sebab lah, bukan saja-saja. Bukan saja-saja. Yang ketiga, kedudukan tempat pembuangan sampah itu tidak jauh daripada orang ramai. Sementara kencing sambil duduk pula seringkali membuatkan seseorang terkentut. Ini andaian yang dibuat. Andaian yang dibuat. Untuk mengelak daripada terkentutlah Rasulullah SAW telah memilih kencing sambil berdiri. Ada yang kata begitu. Sebab Sayyidina Umar kata dalam riwayat Musannaf Ibnu Abi Syaibah, kita tak masukkan di sini, al-baulu qa'iman ahsanu lid-dubur. Kencing sambil berdiri itu lebih dapat mengawal dubur. Itu ada, dia akan datang, kita akan sebut itu. Di sini tidak. Jadi ada, oleh itu ada yang berpendapat tujuannya begitu, sebab tak jauh. Biasanya Nabi SAW kalau nak buang air dia pergi jauh. Ini oleh kerana dia terdesak sangat. Terdesak tu mungkin dia asyik duduk bincang-bincang tu, mungkin nak selesai sesuatu, dia sudah rasa dia tak pergi terus. Jadi bila terdesak sangat dia pergi tu tak jauh. Itulah tempat dia cari. Jadi dalam keadaan macam tu mungkin terkentut. Jadi terkentut ni tak sesuai lah. Tak sesuai. Dia jadi leceh lah. Jadi tawar orang, seseorang tu tawar. Orang yang masih tu jadi tawar. Jadi kena jagalah. Tujuan dia nak jaga. Sebab maruah kita ataupun kehebatan seseorang tu dia terletak pada menjaga benda-benda macam tu juga. Itulah yang dia nak ajarnya. Jangan buat mudah-mudah. Kalau tidak jadi bahan ketawa orang ramai lah. Jadi bahan lucu. Nabi SAW tidak begitu. Dia serius. Jadi dia nak ajar bagaimana kita nak meningkatkan, menjaga harga diri. Harga diri. Yang keempat, tidak ada tempat sesuai untuk duduk. Tak ada tempat sesuai. Bukan masalah ada najis ke, tak ada najis ke. Ini semua andaian yang dibuat. Andaian yang dibuat. Tak ada tempat sesuai. Jadi kalau tak ada tempat sesuai, bolehlah berdiri pun. Macam sekarang ni kita kata di bilik air orang lelaki lah. Orang lelaki kan dia mangkuk dia tu, tempat buang air tu tinggi. Kalau kita duduk tak sesuai. Kalau kita duduk jadi air tu melimpah begitulah. Dan bau busuk lah. Sedangkan dia ada bekas dia dah. Bekas dia tu sesuai dengan berdiri. Nak duduk tak sesuai. Jadi dalam keadaan itu bolehlah berdiri. Tak ada apa pun. Itu bendanya. Ada yang kata begitu. Tempat tu tidak sesuai duduk.
Yang keenam, hadis Aisyah menceritakan kebiasaan baginda ketika tidak mengalami sesuatu gangguan kesihatan. Hadis Hudzaifah pula menceritakan tentang perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika baginda mengalami sesuatu gangguan kesihatan. Ini ada satu pandangan lain pula. Dia kata sebenarnya yang hadis Aisyah tu dia cerita tu dalam keadaan biasa. Dalam keadaan biasa dia sihat, ya, begitulah. Dia tidak buang air sambil berdiri. Tapi mungkin maknanya dia tidak menafikan kalau ketika sakit ke apa-apa kan dia mungkin kencing sambil berdiri. Dia tidak menafikan itu. Ini menafikan dalam keadaan biasa, dalam keadaan sihat. Hadis Hudzaifah pula menceritakan pada masa itu Nabi kurang sihat. Kurang sihat itu tidak semestinya demam ke apa, tidak, tak mesti. Mungkin sakit lah. Jadi disebutlah situ sakit bahagian mana. Ada juga dalam riwayat menyebutkan sakit di bahagian pelipatan lutut, belakang lutut itu boleh kita lipat tu, pelipatan lutut di situ dia sakit, luka apa, dia tak selesa duduk. Ada yang kata begitu, memang ada dalam hadis pun ada, tapi hadis itu tidak sahih, hadis itu dhaif. Jadi tak boleh nak buat jadikan hujah sebenar-benarnya, tak boleh. Sekadar untuk menyatakan nuktah, ulama kata sesuatu yang menarik lah, sesuatu yang menarik. Jadi ada sebab nak menyatakan sebab begitu, boleh lah. Ada yang kata begitu, ada yang kata macam lain pula. Sakit itu sakit belakang, dia kata sakit belakang. Nanti kita tengok. Apakah bentuk gangguan kesihatan yang dialami Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa yang diceritakan oleh Hudzaifah di dalam hadisnya sehingga mendorong baginda membuang air kecil sambil berdiri? Apa tu? Gangguan kesihatan macam mana? Itu ada beberapa pendapat pula. Antara lainnya ialah satu, Nabi SAW mengalami sakit belakang atau sakit pinggang. Ada yang kata begitu. Jadi kita kata, Nabi ni orang sihat kan, takkanlah sakit pinggang. Yalah, takkanlah sepanjang hidup dia tak sakit. Sihat-sihat pun mungkinlah pada ketika tu. Tapi ada dalil ke? Tak ada. Tak ada. Andaian saja. Andaian saja. Kalau sakit di bahagian pelipatan lutut itu ada. Dalam hadis ada. Hadis Baihaqi apa ada. Walaupun ia tidak sahih, tapi ada. Tapi yang sakit belakang atau sakit pinggang itu, walaupun mungkin sebagai manusia boleh berlaku, ada ketikanya dia sakit, tapi dari segi bukti tak dapat nak bagi bukti, tak ada. Cuma ini andaian saja. Beliau tidak selesa kencing sambil duduk, kerana tak selesa lah. Kalau duduk tak selesa. Masyarakat Arab pada ketika itu mempercayai kencing sambil berdiri sebagai salah satu bentuk rawatan untuk sakit belakang dan sakit pinggang. Ini perubatan Arab lah pada masa itu. Dengan kencing sambil berdiri dalam keadaan mengalami sakit belakang dan sakit pinggang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seolah-olah mentakrirkannya, yakni mengesahkannya. Jadi itu dalam perubatan Arab. Orang pada masa itu dia percaya kalau sakit pinggang, sakit belakang, kencing sambil berdiri dia boleh baik. Kalau kencing sambil duduk tak sesuai. Untuk lebih cepat pulih dan sebagainya, dia kencing sambil berdiri. Jadi bila Nabi SAW tu sakit belakang atau sakit pinggang dan dia buat begitu, seseolahnya dia terima lah cara tu. Dia mengesahkan. Itu makna takrir dia terhadap cara rawatan begitu. Perkara ini telah disebutkan oleh Asy-Syafi'i dan Al-Baihaqi. Ini disebutkan oleh Syafi'i dan Baihaqi. Yang dia sebut itu rawatan, cara orang Arab tu faham begitu. Bukan Nabi tu memang terbukti sakit pinggang pada masa itu. Jadi
dia nak merawat sakit pinggang atau sakit belakang dia tu lagi buat gitu. Tidak, tak ada bukti itu. Ya, Imam Syafi'i atau Baihaqi kata tu tentang kepercayaan orang Arab. Kalau sakit belakang buat begini, kencing sambil berdiri. Kalau kencing tu jangan kencing sambil duduk, tapi kencing sambil berdiri. Itu fahaman orang Arab. Itu diceritakan, disebutkan oleh Syafi'i dan Baihaqi. Bukan dia sebut Nabi dengan jelas terima benda tu, dan ini salah satu rawatan, cara rawatan Nabi. Bukan, tak ada macam tu. Sekadar sebut itu salah satu cara rawatan Arab. Jadi cuma kita dapat buat kesimpulan, mungkin Nabi SAW kira-kiranya mentakrirkan cara itu, mengesahkan, mengiyakan. Boleh juga kita pakai cara itu. Tapi masalahnya kena pasti dulu, iya ke dia kencing sambil berdiri dia sakit belakang atau sakit pinggang? Tak ada bukti, tak boleh bukti. Cuma seperti kita kata tadi, andaian saja. Dua, Nabi SAW mengalami kesakitan di bahagian belakang lutut, iaitu di bahagian pelipatan lutut. Dalam keadaan itu kencing sambil duduk menyukarkan baginda. Itulah sebabnya Nabi SAW telah kencing sambil berdiri dalam peristiwa berkenaan. Yang ini ada hadis, ada riwayat. Tapi riwayat itu pun tak boleh nak buat pegangan sangat, sebab dhaif. Tapi ada, riwayat itu ada. Kalau nak kata sakit, inilah paling tinggi yang ada. Kalau nak ada pun, jadi sakit apa, luka atau apa-apalah di pelipatan, jadi menyebabkan jadi nak duduk tu susah. Dalam keadaan itu dia buang air sambil berdiri. Tujuh, ini banyak pendapat ni. Sebab Nabi SAW tak cerita sebenarnya dia buang air sambil berdiri itu kenapa. Dia tak cerita, dia buang air. Sahabat pun tak tanya. Jadi bila mari kemudian macam-macam lah kata, apa ini orang ni bagi pendapat begini, ni bagi pendapat begini. Sebab hadis Aisyah ada, dia kata kalau sesiapa kata Nabi SAW selalu buang air sambil berdiri, jangan percaya. Tapi dia menafikan selalu. Ini bukan cerita selalu, pernah saja berlaku. Yang Aisyah nafi itu ialah sentiasa, selalu. Kalau buang air sambil berdiri. Kalau ada orang kata begitu, tak betul tu, jangan percaya, dia kata. Itu macam mana kita faham selalu atau sentiasa tu, kita sudah bincang dah. Itu pada nombor 1 rasanya, nombor 1, nombor 2 gitu, sudah bincang dah. Nombor 1 nombor 1, penyelesaian 1. Duduk situ. Yang ketujuh, hadis Aisyah memansuhkan keharusan kencing sambil berdiri. Apa yang tersebut di dalam hadis Hudzaifah ialah sebelum ia dimansuhkan. Demikianlah kata Abu Awanah dan Ibnu Syahin. Hafiz Ibnu Hajar dan Al-Aini bagaimanapun menolak pendapat ini. Jadi mereka berdua ni, ini tokoh hadis juga. Abu Awanah, Ibnu Syahin ini tokoh hadis juga. Dia kata sebenarnya hadis Aisyah tu memansuhkan. Yang cerita kata buang air sambil berdiri ni cerita dulu, pernah lah. Lepas tu hadis Aisyah tu menyatakan Nabi SAW tak ada lagi buat gitu. Kalau dia buang air sambil duduk. Jadi maksudnya sesiapa yang mengatakan Nabi SAW masih buang air sambil berdiri lagi selepas peristiwa itu, jangan percaya. Kalau sebelum ada lah. Ini kata dia sebelum, bukan selepas. Peristiwa kencing sambil berdiri itu sebelum. Jadi yang Aisyah sebut itu kemudian. Bila kemudian dia boleh memansuhkan yang dulu lah. Tapi Hafiz Ibn Hajar dan Hafiz Al-Aini tak setuju pendapat ini, tak benar itu. Sebab kita nak kata
yang itu dulu, yang ini kemudian. Kena pastikan sejarah dia tu. Yang Nabi SAW kencing sambil berdiri itu, pastikan dulu mana bukti, apa dalilnya. Adakah dia satu, ada kita kata tanda-tanda yang menunjukkan itu dulu, yang itu dulu. Yang Aisyah itu kemudian apa dalil, apa tandanya, apa qarinahnya. Selagi kita tak boleh sebutkan qarinahnya atau tandanya, buktinya, tak boleh kita dakwa semata-mata begitu. Tak boleh dakwa semata-mata begitu. Tapi ada lah nak ceritanya, dalam ramai-ramai itu ada yang kata begini. Ada yang kata begini. Yang ke-8, Nabi SAW telah kencing sambil berdiri dalam keadaan amat terdesak. Amat terdesak. Dia tak sempat nak pergi jauh. Biasanya kalau dia pergi jauh. Dan kalau pergi jauh dia bolehlah duduk, sempatlah duduk. Dia tak sempat nak duduk pun tak sempat, terdesak sangat. Itulah sebab dia buang air sambil berdiri itu. Jadi kira-kiranya ini dalam keadaan terdesak, atau kita panggil darurat. Dalam keadaan darurat boleh macam mana-mana pun, sambil tidur boleh. Dalam keadaan darurat. Jadi ini termasuk dalam darurat lah kira-kiranya, sebab terdesak. Nak kata kebiasaan tu jauh sekali. Kebiasaan tak ada. Kalau ada, jangan kita jumpa lah. Dia ada sebab-sebabnya. Antaranya yang disebutkan di sini ialah baginda terlalu terdesak, tak boleh nak tahan. Tak boleh nak tahan. Sebab manusia ni ada ketikanya begitu kan, tak boleh nak tahan. Bila tak boleh nak tahan tu, kalau orang tua-tua dia tak boleh kawal lah. Mungkin di mana-mana saja boleh keluar. Dia masih boleh lagi pergi ke tempat tu, tapi tak sempat nak buat cara biasa, dengan cara yang lebih beradab, lebih sopan. Tak sempat. Itu pendapat yang ke-8. Habislah situ pandangan ulama-ulama tentang apa sebab Nabi SAW kencing sambil berdiri. Dalam keadaan hadis Aisyah mengatakan, kalau ada sesiapa cerita Rasulullah SAW kencing sambil berdiri, jangan kamu benarkannya. Yang ni jangan kamu percaya. Seolah-olahnya Aisyah mengkritik Hudzaifah yang cerita begitu. Kalau kita andaikan, mungkin sekali sebab Hudzaifah cerita kepada orang ramai, sebab tu orang tahu. Kira-kiranya cerita tu sampai kepada Aisyah. Jadi maknanya Aisyah kritik lah. Aisyah macam tegur secara tidak langsung. Hudzaifah tu tak ada depan dia, orang cuma pergi cerita. Lalu dia kata, sebab dia nak kata begitu, takkanlah tak ada sebab. Mesti adalah dia dengar orang cerita Nabi ada buang air sambil berdiri. Lalu dia kata, ini ya, mengikut logiknya begitulah. Lalulah dia kata, sesiapa yang kata Nabi SAW kencing sambil berdiri, jangan percaya. Maknanya dia tak pakai percaya lah Hudzaifah gitu lah. Kenapa? Sebabnya Aisyah dia duduk di rumah. Kalau dia kata Nabi tak pernah buang air sambil berdiri, yang ni berdasarkan yang dia tengok, itu di rumah. Ni cerita Hudzaifah ni bukan di rumah, di luar rumah. Tapi kenapa Aisyah sampai macam kasar lah kira-kira, jangan percaya. Kenapa sampai begitu? Tak mungkin ke benda ni berlaku? Salah besar ke? Berdosa ke? Sampai ke peringkat haram ke? Kalau tidak sampai ke peringkat itu, kenapa dia macam jangan benarkan, menafikan sangat keras? Kenapa begitu? Jadi di sini ulama-ulama bincang panjang, sehingga mereka tulis kitab tentang kritik Aisyah terhadap sahabat. Ainul Isabah fi mastadrakathu Aisyah ala sahabah. Itu kitab. Kitab yang mengumpulkan kritikan Aisyah terhadap sahabat-sahabat. Dia banyak dikritik. Aisyah ni seorang yang sangat pintar, cerdik. Jadi sahabat-sahabat lain pun kalau dia kritik tu
Dengarlah, hormatlah. Tidak pandang mudah begitu, tidak. Mereka perhati, renung pula, fikir pula. Itu Aisyah. Tapi banyak daripadanya mengikut ulama-ulama tak tepat, tapi banyak juga yang tepat. Jadi banyaklah antaranya kes ni. Cerita ni kalau kita kata dia menafikan terus, jadi bercanggah lah. Bercanggah. Sejak benda ni ada. Huzaifah, macam mana kita nak kata kat dia? Dia tengok sendiri. Macam kalau nanti kita baca bab 9 itu, kita akan tengoklah dia bukan keliru, dia dah nak lari sebenarnya. Bila Nabi nak buang air tu, dia bawa air nak pergi bantu Nabi lah. Bila sampai dekat tu, Nabi dah nak buang air, dia cepat-cepat nak pergi, sebab tak sesuai lah duduk dekat orang yang nak buang air tu kira-kiranya. Nabi panggil balik dia, panggil balik. Jadi dia berdirilah dengan menghadap belakang. Belakang, sama belakang. Bukan dia menghadap Nabi, membelakangi Nabi. Jadi dia berdiri. Dia takkan tak tahu. Ini jelas dia sendiri duduk dekat tu. Macam mana nak nafi? Dia cerita apa yang dia alami sendiri, yang dia tengok sendiri. Jadi kalau Aisyah kata jangan benarkan, apakah Aisyah mendustakan Huzaifah? Jawab itu sebab sampai ada berapa tadi? 8 pendapat tadi. Takut-takut kita kata sama sahabat ni pandangannya teruk sama-sama mereka. Mereka memandang tak baik, memandang berdusta ke mana-mana sahabat. Adakah begitu? Itu kena jaga juga. Sebab itulah masing-masing ulama tu cuba mengelak supaya jadi tenang, tidak jadi tak baik mana-mana pihak. Antara yang terbaiknya bagi saya lah, cuba tengok nombor 1. Sekali lagi kita tengok nombor 1. Baru ni sudah baca dah nombor 1. Muka surah 106. Kata-kata Aisyah, man haddathakum anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yabulu qa'iman fala tusaddiquhu ma kana yabulu illa qa'idan. Di dalam hadis ke-10 di atas hanya menafikan kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak nak kritik Huzaifah tu. Kalau Huzaifah cerita ada pernah Nabi, ya okey. Tapi kalau sampai nak kata Nabi sentiasa selalu begitu, kalau ada orang kata begitu, jangan percaya. Yang dia kata jangan percaya tu kalau orang kata selalu Nabi buat begitu, sentiasa, bukan pernah. Yang Huzaifah tu cerita tu pernah. Kalau cuba kita faham sini, jadi tidak ada pertentangan. Yang dia nafikan keras tu, dia kata macam kamu dustakanlah orang itu. Kalau orang itu kata Nabi selalu bila nak buang air sambil berdiri, itu tak kira. Di luar rumah, dalam rumah memang tak ada. Tapi betul lah, di luar rumah pun betul. Yang ada tu tidak selalu, tidak sentiasa. Sehingga boleh disebut berapa kali? Boleh disebut. Kalau kita baca kitab hadis banyak-banyak ni, paling tinggi 3 kali. Paling tinggi 3 kali. Satu dalam hadis Subatah. Ni hadis Subatah di bawah bab 9. Satu lagi ketika Nabi SAW pulang dari perang Tabuk, tengah jalan. Itu 2. Hadis Mughirah bin Syu'bah. 2 tu. Kalau nak ada lagi, 1 mungkin 3. Jadi itu tak boleh kita kata selalu lagi tu. Dan ada sebab pula. Kalau kita mengambil kira beberapa pendapat yang lain, ada sebab-sebab, bukan saja-saja. Jadi maksud Aisyah, kalau ada orang kata saja-saja Nabi ni dan selalu pula, itu jangan kamu benar, jangan kamu percaya. Sebab itu cara kurang sopan. Kurang sopan. Dan itu perbuatan bukan orang Islam pada masa itu. Di zaman jahiliyah, orang kafir memang gitulah, sehingga dia mengejek. Dia kata Nabi ni kencing macam orang perempuan, kata Nabi kamu, kata dia. Dia kata kepada sahabat-sahabat, perempuan, maksud dia kencing macam perempuan tu macam mana? Sambil duduk. Maknanya puak-puak dia, sama-sama dia tu bukan duduk. Kebiasaan mereka tidak duduk, berdiri.
Jadi dia pandang satu macam, pandang macam orang perempuan pula duduk. Padahalnya itulah yang lebih beradab, lebih sopan, dan lebih menutup keadaan seseorang itu, lebih menutup keadaan dia. Kemudian kita pergi kepada teks dia. Qala, muka surat 104, tengok pula teks dia. Di atas tu baris yang kedua, qala wa fil bab an Umar wa Buraidah wa Abdurrahman bin Hasanah. Qala Abu Isa hadits Aisyah ahsanu syai'in fi hadzal bab wa asahhu. Itu yang dia kata. Jadi ini komentar Imam Tirmizi. Biasalah selepas dia kemukakan hadis, dia kata wa fil bab. Ini fil bab. Fil bab ini maksudnya Imam Tirmizi sebut lagi selain daripada Aisyah yang menceritakan tentang Nabi SAW tak buang air sambil berdiri, ada beberapa orang sahabat lagi yang menceritakan begitu. Jadi disebut di sini antaranya Umar, Buraidah dan Abdurrahman bin Hasanah. Ini sahabat-sahabat yang sama meriwayatkan seperti Aisyah, lebih kurang lah, iaitu Nabi SAW tak buang air kecil sambil berdiri. Jadi ini dikatakan fil bab. Cuma Imam Tirmizi dia ada cara dia sendiri, tidak seperti Imam Muslim. Kalau Imam Muslim, riwayat orang lain dia bawa lah sepenuhnya, dengan sanadnya, dengan matannya sepenuhnya. Adapun Imam Tirmizi, sebab dia maksudnya nak ringkas, jadi dia kata dalam bab ini atau berhubung dengan perkara ini ada juga riwayat daripada sahabat lain, bukan Aisyah seorang saja. Kamu jangan ingat Aisyah seorang saja yang sebut benda macam ni, tapi ada lagi beberapa orang sahabat yang lain. Macam mana lafaz riwayat sahabat itu tidak disebutkan, cuma dia isyarat saja. Itu kerja kita lah, kena cari. Hafiz Ibn Hajar ada tulis kitab Al-Lubab fima qala Tirmizi wa fil bab, ditulis kita. Kemudian menantu Maulana Banuri di Pakistan, Dr. Habibullah Mukhtar, dia tulis juga kitab Kashfun Niqab amma qala Tirmizi wa fil bab. Jadi itu 5 jilid. 5 jilid itu nak bincang fil bab Imam Tirmizi sahaja. Maknanya dia korek pula lah, dia carilah. Ya, Imam Tirmizi kata fil bab daripada Umar. Hadis Umar tu duduk di mana? Cari. Bayangkan zaman dahulu kan, tak ada komputer, nak cari susah. Sekarang yang ditulis ni mudah nak cari. Zaman dulu macam mana dia buat kerja? Kira-kiranya tak berapa bertemu dengan orang mana dia rasa. Pokok ni buat kerja ni, sebab bukan sebuah dua kitab dia tulis banyak. Masa mana dia nak sempat pergi sana sini? Rasanya tak ada masa dia buat, tak ada buang masa. Sekarang ni pun dalam keadaan ada komputer pun kita nak cari susah lagi, penat lagi. Macam mana zaman dahulu? Penat lah. Tapi dengan adanya kitab-kitab macam tu memudahkan kita. Jadi yang Imam Tirmizi kata wa fil bab an Umar wa Buraidah dan seterusnya. Yang Umar tu duduk di mana? Yang Buraidah tu duduk di mana? Dan apa kedudukan hadis itu, apa taraf dia? Sahih ke, dhaif ke, atau macam mana? Jadi yang Imam Tirmizi isyarat tu tidak semesti ia sahih, tak mesti. Dia kira yang ada dalam bab itu berhubung dengan perkara itu, dia bawalah, tak kira lah. Dan dia tidak nak pergi bincang satu-satu tu. Tapi kadang-kadang dia ada sebut juga, dia komen juga sikit sebanyak.
Macam di sini. Kita boleh lihat di sini dia komen juga. Hadis Umar tu dia komen. Dia buat komentar. Misalnya kalau kita tengok di sini kan, dia kata pada muka surat 105 tu di atas sekali tu, wa hadits Umar innama ruwiya min hadits Abdul Karim ibn Abi al-Mukhariq an Nafi' an ibn Umar an Umar qala ra'ani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ana abul qa'iman faqala ya Umar la tabul qa'iman fama bultu qa'iman ba'du. Itu komentar dia. Qala Abu Isa. Abu Isa itu Imam Tirmidzi lah. Abu Isa berkata lagi, wa innama rafa'a hadzal hadis Abdul Karim ibnu Abi al-Mukhariq wa huwa dha'if 'inda ahli al-hadis. ضعفه أيوب السختياني وتكلم فيه. وروى عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال عمر رضي الله عنه ما بلت قائما منذ أسلمت وهذا أصح من حديث عبد الكريم. Setakat itu dia komen. Itu komentar dia. Jadi kalau kita baca terjemahannya pada muka surat 108 kata Abu Isa dan seterusnya. Kata Abu Isa berhubung dengan bab ini ada juga hadis daripada Umar, Buraidah dan Abdul Rahman bin Hasan. Lepas itu dia buat komentar. Kata Abu Isa lagi, hadis Aisyah adalah yang paling hasan dan paling sahih di dalam bab ini. Hadis Umar, itu komentar dia terhadap hadis Umar. Dia ada kalanya dia buat, ada kalanya tak ada. Dia buat tinggal gitu. Cuma dia cerita ada riwayat daripada orang ni. Jadi itu kena kita lah. Tapi setengah-setengah tu dia sudah bagi dah asas. Lepas tu kita nak perpanjangkan lagi, terpulang kepada kita lah. Ini komentar dia. Hadis Umar hanya diriwayatkan melalui Abdul Karim bin Abi al-Mukhariq daripada Nafi', daripada Ibnu Umar, daripada Umar katanya. Yang kata Umar, pernah Nabi SAW melihat aku membuang air kecil sambil berdiri. Maka baginda bersabda, wahai Umar, janganlah kamu kencing sambil berdiri. Selepas itu aku tidak lagi kencing sambil berdiri, kata Umar. Itulah riwayat Umar. Itu yang diriwayatkan oleh Abdul Karim ibnu Abi al-Mukhariq. Abu Isa berkata, ada komentar sambung lagi, hanya Abdul Karim bin Abi al-Mukhariq memarfu'kan hadis ini. Dia seorang saja yang memarfu'kan hadis ini, yang dia mengaitkan dengan Rasulullah dalam cerita, sampai Rasulullah kata, wahai Umar, jangan kencing sambil berdiri. Mengaitkan marfu' itu. Dia saja yang kata begitu, kata Imam Tirmidzi. Sedangkan dia seorang yang dhaif di sisi ahli hadis. Dia dhaif di sisi ahli hadis. Jadi yang memarfu'kan itu dhaif. Ayyub as-Sakhtiyani mendhaif dan mempertikaikannya. Siapa yang kata dia dhaif? Ini orang dia sebut. Lepas tu seterusnya dia cerita pula lagi. Ubaidullah pun, ini pada muka surat 112. Ubaidullah pula meriwayatkan daripada Nafi', daripada Ibni Umar, katanya Umar berkata, aku tidak pernah kencing sambil berdiri semenjak memeluk agama Islam. Sayyidina Umar kata begitu pula. Jadi masa mana yang Nabi kata jangan kencing tu? Bila? Sedangkan di sini dia kata selepas Islam aku tak pernah kencing. Jadi apakah Nabi tegur tu ketika dia belum Islam? Timbul persoalan. Kalau selepas Islam sudah bercanggah dengan riwayat ini. Itu benda cara Imam Tirmidzi itu, dia halus. Lagi kita nampak terang apabila bincang. Kalau tak bincang tak berapa jelas. Apa maksud dia ni? Dia nak ke mana? Hadis atau asar ini lebih sahih daripada hadis Abdul Karim, kata Imam Tirmidzi. Lepas tu dia pergi hadis Buraidah pula. Dia buat komentar juga. Jadi ada yang dia buat komentar, ada yang dia tidak buat. Di sini yang dia buat. Baik, kita tengok semula tadi muka surat 108 nota
127. Imam Tirmizi kata, berhubung dengan bab ini ada juga hadis daripada Umar, Buraidah dan Abdurrahman bin Hasanah. Jadi dalam nota itu 127, berhubung dengan hadis Umar dan Buraidah akan ada komentar daripada Imam Tirmizi sendiri nanti. Itu ada. Yang kita baca tadi lah, itu komentar Imam Tirmizi. Hadis Abdurrahman bin Hasanah itu tak ada komentar. Yang dia buat komentar hanya terhadap dua saja, hadis Umar dan hadis Buraidah. Hadis Abdurrahman bin Hasanah dia tak sentuh, cuma dia sebut saja. Ini pun ada juga, ini sahabat yang ada juga dikatakan telah meriwayatkan hadis berhubung dengan perkara yang sama. Perkaranya apa? Iaitu Nabi SAW tak kencing sambil berdiri. Itu benarnya. Jadi kalau kita nak cari, setelah cari hadis Abdurrahman bin Hasanah ni, berjumpalah. Berjumpa. Hadis Abdurrahman bin Hasanah diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Al-Jarud, At-Tahawi, Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Banyak tu sebut. Ramai tu yang sebut hadis Abdurrahman bin Hasanah. Adapun Imam Tirmizi dia tak ada buat komentar, dia senyap je. Tapi dia sebut nama tu. Ini salah seorang. Kalau nak cari dalam kitab hadis ni, tengok sini macam mana lafaz dia. Ni lafaz dia. Berikut dikemukakan lafaz riwayat Al-Baihaqi bersama-sama terjemahannya. Jadi kita nak tengoklah, sebab dia begini, dia sebut kata ni orang ni ramai kata yang meriwayatkan. Sanad dia mungkin tidak sama. Setengah-setengah tu sanad dia pendek sebab dia hidup di zaman awal lagi. Setengah-setengah tu dia lewat, dia panjang sikitlah. Macam Baihaqi tu panjang sikitlah sanad dia sebab dia kemudian. Tapi kalau Imam Ahmad pendek, sanad dia dekat. Cuma cara kitanya, kita kena cerita. Yang kita ambil ni lafaz hadis siapa, dengan sanad ni sanad siapa, kena sebut. Sebab mungkin dalam riwayat masing-masing itu ada perbezaan sedikit sebanyak dari segi lafaznya. Sebab itu selalu dikatakan dengan sedikit perbezaan pada lafaznya, tapi mafhum keseluruhannya sama. Ada beza. Cuma yang kita nak ambil sebagai contoh satu, nak sebut semua panjang lah, nak sebut semua tu. Ini contoh dia. Kita baca maksud dia sajalah. Bermaksud, kata Abdurrahman bin Hasanah. Abdurrahman bin Hasanah ni sahabat Nabi lah. Kita jarang dengar kan. Kita jarang dengar. Tak biasa dengar. Berjumpa lah kalau kita belajar hadis, berjumpa lah orang yang jarang-jarang didengar. Tapi dia sahabat juga. Kadang-kadang dia riwayat hadis 1-2 saja, tak banyak. Kadang-kadang tak ada langsung hadis, cuma ada orang lain sebut yang dia tu sahabat tu, ya kan? Ada juga begitu. Kata Abdurrahman bin Hasanah, pernah aku dan Amr bin Al-As duduk, yakni di suatu tempat. Tiba-tiba Rasulullah SAW keluar kepada kami dalam keadaan di tangannya ada perisai. Keluar di tangan dia tu ada perisai. Dalam setengah-setengah riwayat dia kata ada sesuatu macam perisai. Sesuatu macam perisai, bukan perisai sungguh. Boleh jadi perisai sungguh. Dalam riwayat ni dia kata perisai. Lalu beliau kencing sambil duduk. Dalam bercakap-cakap, tiba-tiba ada seseorang antara kami berkata, beliau kencing seperti perempuan. Dalam ramai-ramai itu ada pula yang kata begitu. Mana begitulah kalau kita heran. Dia kencing macam perempuan sebab duduk. Yang kata begini ini sama Islam ni ada dah ni. Sebelum itu yang bukan Islam kata. Jadi yang Islam pun sahabat-sahabat ni dia daripada latar belakang macam mana? Daripada latar belakang jahiliah juga. Yang ramai-ramai itulah. Jadi mungkin dia tak dapat pendidikan yang sepenuhnya lagi. Jadi dia kata heran, dia kencing sambil duduk macam perempuan.
Sebab kalau kencing sambil duduk, dia perempuan pada masa itu. Kemudian Rasulullah SAW datang kepada kami, lalu beliau bersabda, tahukah kamu apa bentuk siksaan yang dialami oleh seorang Bani Israel dahulu? Macam mana siksaan yang pernah dialami oleh seorang Bani Israel dahulu? Cerita, kamu tahu ke? Orang-orang Bani Israel dahulu, kalau air kencing terkena kain mereka, mereka akan memotongnya. Dia ambil gunting, dia akan potong. Tempat mana yang kena air kencing itu tak boleh dibasuh, tak suci dengan dibasuh dengan air. Tapi dia kena ambil gunting, potong. Itu cerita. Yang ni dalam syariat dia begitu. Dalam syariat dia keras. Bab air kencing ni keras. Tetapi ada seorang lelaki di antara mereka menegah mereka daripada berbuat begitu. Dahulu itu hukum Allah, syariat Nabi Musa begitu. Tiba-tiba ada seorang tu yang larang, jangan tak payah buat macam tu lah. Jadi bila larang tu, ada orang itu ikut dia. Ada orang ikut dia. Apa jadinya yang melarang? Apa hukuman siksaan yang telah menimpa dia? Allah timpakan ke atas dia. Ini kerananya mereka tidak lagi memotong kain yang terkena air kencing. Lepas itu lelaki yang menegah mereka itu kemudiannya diseksa di dalam kubur. Jadi dia kena seksa dalam kubur. Jadi Nabi ceritalah, dia cerita orang dulu. Tapi akibat daripada dia menegah orang, daripada melaksanakan ikut syariat Allah, dia kena seksa dalam kubur. Nabi kata. Itu cerita. Itulah yang dimaksudkan dengan hadis Abdurrahman bin Hasanah. Kalau dia, itulah, kalau kita kaji tengok, teliti tengok, kita tahulah. Sekali tengok tu tak nampak. Mananya yang menunjukkan kata tak boleh kencing sambil berdiri tu? Hanya kita nampak di sini Nabi kencing sambil duduk. Itu saja. Nabi telah kencing sambil duduk. Bila ada yang kata begitu, Nabi SAW berceritalah cerita tadi. Ini cerita orang dulu. Cerita orang dulu. Kita tengok dulu. Ibnu Uyainah dan lain-lain menambahkan perawi ni, setelah berlindung di sebalik perisai itu, baru beliau kencing sambil duduk. Jadi tadi kan terus duduk. Ini dah Ibnu Uyainah dan lain-lain, dia menambahkan Nabi SAW tu sebelum duduk tu dia letak perisai dia dulu, supaya tak nampak, tak kelihatan kepada orang. Dia duduk tu. Bila dia duduk tu, perisai tu kan besar, dia lindung di sebalik tu. Baru dia buang air. Tapi buang air tu sambil duduklah. Tapi dia letak perisai dulu, tegakkan perisai dulu. Itu berdasarkan riwayat tambahan Ibnu Uyainah. Ini hadis ini dihukum sahih oleh sekian ramai tokoh hadis. Dihukum sahih oleh sekian ramai tokoh hadis. Antaranya Ad-Daraqutni, Al-Hakim, Al-Zahabi dan Hafiz Ibnu Hajar. Ini semua antara orang yang kata hadis ini sahih. Tidak dinafikan hadis Abdurrahman bin Hasanah ini memang sahih. Memang sahih. Cumanya tadi Imam Tirmidzi kata hadis Aisyah tu tak ada yang lebih hasan dan lebih sahih daripada itu. Mana-mana tinggi hadis Aisyah tu dengan hadis Abdurrahman ini. Ini sahih juga, itu pun sahih juga. Atau macam mana, itu nantilah. Tak habis lagi cerita tu. Tetapi ia masih belum jelas menunjukkan Rasulullah SAW sendiri melarang daripada kencing sambil berdiri. Tak ada jelas. Hadis Abdurrahman bin Hasan kalau kita baca, tak ada larangan. Cuma ada perbuatan Nabi SAW duduk. Dan yang dia cerita kata kena seksa dalam kubur bukan kerana dia ke,
Atau dia larang orang kencing sambil duduk? Tidak. Kerana sebab lain. Sebab lain. Sebab dia larang orang gunting kain yang kena air kencing. Sebab tu. Jadi orang pun ikut dia, tak ikut syariat. Bukan kerana dia larang orang kencing sambil berdiri. Tak juga. Larang orang kencing sambil duduk. Tidak juga. Tak jelas. Atau Rasulullah SAW kata, kamu jangan kencing sambil berdiri. Kamu tengok dah aku tadi kencing sambil duduk, kamu jangan. Ada macam tu? Tak ada. Tak jelas. Sebab itu kita perlu analisa, tengok apakah ia betul-betul menepati larangan yang disebutkan oleh Tirmizi dalam tajuk dia. Cuba tengok. Jangan lupa tajuk tu. Orang kata jangan hilang punca. Cuba tengok tajuk 104. Bab ma jaa fi nahyi anil bauli qa'iman. Bab larangan. Bab tentang larangan. Jadi dalam hadis tadi ada ke bentuk larangan tu? Tak ada. Sahih betul. Memang betul sahih. Tapi larangan ada ke tak? Daripada Nabi SAW? Tak ada. Cuma yang ada Nabi, perbuatan Nabi dia duduk. Dan dia cerita orang dulu ada kena seksa sebab gini-gini. Sebab tu bukan ada kena-mengena sebab dia larang orang kencing sambil duduk ke kena seksa tu. Bukan. Yang dia kena seksa tu kerana dia telah ubah hukum Allah, syariat Allah. Syariat Allah suruh kalau kena air kencing potong. Dia kata tak payah potong. Orang pun ikut dia. Sebab itu. Jadi di mana larangan itu? Sebab Imam Tirmizi nak larangan itu. Sebab daripada larangan itu barulah akan keluar hukum haram, makruh dan sebagainya. Biar tentu ada dulu larangan tu. Sebab itu kadang-kadang kalau kita tak perhati betul-betul, kita tak nampak. Yang ulama-ulama kata, Hafiz Ibn Hajar sendiri dia kata, tidak ada satu hadis pun yang sahih berhubung dengan larangan daripada kencing sambil berdiri. Tak ada. Ni dia kata sahih ni, hadis tak ada apa. Cuba perhati betul-betul. Dalam ni ada larangan kau. Yang dia kata tu larangan. Tak ada yang sahih. Ini ada larangan. Yang sahih kalau ada, tak ada larangan. Sebab tu kena perhati betul-betul, teliti. Dia sangat seni. Kadang-kadang kita kata tadi dia kata tak ada satu pun hadis yang sahih. Ni sahih. Dia sendiri pula kata sahih. Yang dia kata tak ada tu berbentuk larangan. Dalam ni ada ke larangan? Cuba buktikan. Tak ada larangan. Tetapi ia masih belum jelas menunjukkan Rasulullah SAW sendiri melarang daripada kencing sambil berdiri. Tak ada jelas. Ia lebih menggambarkan akibat daripada pelanggaran syariat sebelum syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ini cerita tentang syar'u man qablana. Dalam perbahasan usul fiqh dia ada satu bab syar'u man qablana, syariat orang sebelum kita. Nabi nak cerita ni pelanggaran terhadap syariat sebelum kita. Dalam syariat kita ni kalau kena air kencing kena gunting ke? Tak ada kena gunting. Ni cerita langgar syariat dulu. Langgar syariat dulu, bukan cerita syariat kita. Lepas tu apa kena mengena dengan berdiri ke, duduk ke? Yang kena gunting tu sebab diri ke? Kena air kencing tu sebab diri? Tak ada kena mengena. Asal air kencing saja. Sama ada air kencing tu keluar dalam keadaan duduk ke berdiri ke, tak kira. Air kencing tu najisnya berat di sisi syariat itu. Ini menggambarkan pelanggaran syariat itu. Mana ada larangan daripada Nabi SAW terhadap umat dia? Tak ada. Di sini tak ada. Paling tinggi pun ia menunjukkan dengan kencing sambil duduk seseorang akan lebih terpelihara daripada percikan air kencingnya yang merupakan najis itu. Itu saja paling tinggi yang kita nampak setelah dianalisa. Cuba kita teliti, paling tinggi itu. Kalau kencing sambil duduk lebih terpelihara.
Sebab kencing sambil berdiri mungkin dia memercik tu kan, mungkin, ataupun dia mari balik air kencing tu, dia patah balik, dia memercik bila kena tempat keras ke di bawah tu mungkin. Tapi kalau duduk tidak macam tu, paling tinggi itu saja. Tapi dalam bentuk larangan tak ada juga di sini. Jadi Imam Tirmizi buat tajuk tu tajuk larangan. Larangan ni macam hadis Abdul Karim bin Abil Mukharib. Dia kata, Nabi kata, wahai Umar, jangan kencing. Itu baru larang. Tapi hadis itu dhaif. Hadis itu tidak sahih. Imam Tirmizi sendiri kata. Tapi dia kata hadis yang paling sahih, paling hasan ialah hadis Aisyah. Hadis Aisyah. Tapi dalam hadis Aisyah tidak nyata juga larangan. Dia kata sesiapa yang cerita kepada kamu Nabi ni buat air kecil sambil berdiri, jangan kamu benarkan. Itu saja. Mana ada disebut Nabi larang? Tak jelas. Yang kata paling sahih, paling hasan pun, kalau kita pakai dengan makna dalam istilah yang dipakai oleh ulama-ulama hadis sekalipun, masih belum jelas. Kita tak boleh nak mudah-mudah hukum. Dia jelas. Di situ tidak ada juga larangan. Semua dia cerita Aisyah. Jangan benar, kalau jangan percaya. Dia tidak kata Nabi SAW memang melarang daripada kencing sambil berdiri. Dia tak kata begitu. Sebenarnya ada lagi riwayat sahabat lain, tak apa, yang Imam Tirmizi sebut 3 orang selain daripada Aisyah. Jadi 14, sama-sama dengan Aisyah tu 4 orang yang menyebutkan kalau nak ada, boleh kita kaitkan dengan larangan lah, itu yang ada. Tapi sebenarnya kalau mengikut ulama-ulama hadis, dia ada lagi sahabat yang lain, seorang lagi yang cerita yang boleh kita masukkan dalam bab ni, fil bab itu. Tapi Imam Tirmizi tak sebut. Kenapa Imam Tirmizi tak sebut? Selain yang diisyaratkan oleh Tirmizi dalam fil bab di atas, isyarat Ibnu Majah berhubung dengan suatu bab. Silap ni, isyarat Imam Tirmizi, bukan Ibnu Majah. Macam mana pula pergi Ibnu Majah di situ? Silap. Baiki. Isyarat Imam Tirmizi, bukan Ibnu Majah. Isyarat Imam Tirmizi berhubung dengan sesuatu bab tidak berarti itu saja yang ada diriwayatkan oleh sahabat berhubung dengannya. Itu kena sedar tu, kena sedar. Misalnya di sini Imam Tirmizi kata wa fil bab an Umar wa Buraidah wa Abdurrahman bin Hasanah. Jangan kita ingat itu saja yang ada riwayat berhubung dengan perkara. Jangan ingat gitu. Ia mungkin berarti itulah saja hadis yang diketahui beliau berhubung dengan sesuatu bab. Boleh jadi begitu. Itulah saja yang dia tahu, yang ni Imam Tirmizi tahu. Dalam bab ini kalau ada daripada sahabat, itulah beberapa orang sahabat yang disebut. Mungkin begitu. Ia juga mungkin berarti itulah antara hadis yang ada berhubung dengannya. Boleh jadi juga begitu. Bukan yang dia tahu, tidak. Antara. Dia tidak nak sebut semua. Ada lagi yang lain. Yang dia sebut ini sebahagian. Boleh jadi bila Imam Tirmizi kata wafil bab, dia sebut 3 tu, maksudnya inilah antara sahabat yang meriwayatkan berhubung dengan perkara. Bukan bermakna semua sekali. Boleh jadi juga makna dia inilah sahabat-sahabat setakat yang saya tahu ada beriwayatkan berhubung dengan perkara. Boleh jadi. Jangan kita ingat bila Imam Tirmizi kata 3 orang, memang 3 orang tu saja. Tak ada dah, tak mungkin dah yang lain. Tidak. Boleh jadi dia nak cerita setakat yang dia tahu. Itu.
Boleh jadi juga dia nak cerita ini antaranya, bukan semua. Macam di sini ada riwayat Jabir, kira-kiranya orang macam Tirmizi dia tahu, bermakna yang kedua tak dia lebih sesuai. Yang kedua tak dia lebih sesuai. Kemungkinan yang kedua, iaitu dia nak cerita inilah antara sahabat yang meriwayatkan. Ada lagi yang saya tak sebut, sebab kalau saya nak sebut panjang. Lebih sesuai kita kata begitu. Maksud Tirmizi. Dalam bab ini misalnya, Jabir juga ada meriwayatkan hadis tentangnya. Ibnu Majah telah meriwayatkan hadis Jabir berkenaan. Jadi kira-kiranya di kalangan imam-imam 4-5 orang 6 orang tu lah, dalam kitab Sunan Sittah tu jugalah. Kira-kiranya takkan Imam Tirmizi tak tahu. Dia tahu. Kenapa dia tak sebut? Yalah, kalau nak sebut semua itu, kalau ada 4, kalau ada 20, tak perlu sebut semua. Tak perlu sebut semua. Jadi itulah sebab ulama-ulama buat kajian. Ya, Imam Tirmizi kata fil bab ini itu saja ke, atau ada lagi yang dia mungkin terlepas pandang, atau sengaja dia tidak sebut. Dia tahu sengaja dia tak sebut supaya tidak jadi panjang kitab dia ni dengan sebut nama-nama tu. Akhirnya dia tidak bawa juga riwayat dia tu lafaznya, tidak, sekadar nak sebut nama. Berikut dikemukakan hadis Jabir. Yang dimaksudkan itu lengkap dengan sanad dan terjemahannya. Jadi ini sanad Ibnu Majah lah. Jadi maksudnya hadisnya ringkas saja. Jabir bin Abdullah kata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yabula ar-rajul qa'iman. Ini baru tu. Ini baru ada larang. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kencing sambil berdiri. Melarang seseorang lelaki kencing sambil berdiri, atau seseorang lah kencing sambil berdiri. Jadi kalau lelaki pun tak boleh, perempuan lagi lah, tak payah sebut tu. Sebab zaman jahiliah orang perempuan kencing sambil duduk. Jadi yang Islam ni takkanlah masuk berdiri pula perempuan, lagilah tak boleh. Jadi maksudnya Nabi SAW larang kencing sambil berdiri. Ini baru larang. Yang macam ni lah, yang nak ni macam ni lah, larang. Rasulullah larang, tegak. Tapi riwayat ini tidak sahih. Kalau ada sebut larang, tak sahih. Ada sebut menegah, melarang, menghalang, tak ada sahih. Sebab itu ada khilaf, masih ada khilaf lagi. Kadang-kadang yang sahih, tentu sahih dah ada khilaf lagi. Dia tak mahu pakai pula sebab ada sebab-sebabnya, alasan. Apalagi tidak sahih. Yang ni tidak sahih. Hadis Jabir ini bagaimanapun terlalu dhaif. Ini dhaif jiddan. Kerana di dalam sanadnya ada perawi bernama Adi bin Fadl. Ia disepakati para ulama rijal sebagai perawi dhaif. Sepakat, bukan kata ada khilaf-khilaf. Orang ni kata dhaif, orang ni tak kata dhaif pula. Sebab itu jadi dhaif sangat. Sebab semua sepakat kata dia tu dhaif. Itulah salah satu jadi dhaif ni, dhaif sangat dengan sebab tak ada khilaf ulama tentang dia bahawa ia dhaif. Satu antaranya ialah riwayat itu bukan seorang, ada perawi dhaif berturut-turut 2-3 ada. Itu dhaif sangat. Berturut-turut 2-3 orang, bukan satu saja. Kalau satu saja tak ada tu orang sudah hukum hadis itu dhaif dah. Kalau ada berturut-turut pula, itu dhaif sangat. Yang ketiga, hadis itu
sanadnya dhaif dah, lepas tu bercanggah pula dengan Quran ke atau hadis sahih ke, itu jadi dhaif sangat. Itu kaedahnya. Dia ada berlapis-lapis tu sebab untuk jadi dhaif sangat. Kalau semata-mata perawi dia tu kurang elok ingatan dia, sudah jadi dhaif. Tapi tidak sangat lagi. Tidak sangat lagi. Ya, dhaif jiddan ni macam mana? Macam tu. Kalau yang dhaif jiddan ini tak boleh kita percaya, i'tiqad dalam hati kita percaya betul-betul itu lafaz itu yang Nabi kata, tak boleh. Tak boleh percaya begitu. Percaya, yakin, tak boleh. Satu. Yang kedua, kita tak boleh mengharapkan pahala kalau dia tu berupa amalan lah, menggalakkan amalan. Jadi kalau kita buat tu kita nak mengharapkan pahala, tak boleh. Tak boleh nak mengharapkan pahala. Itu akibat dia. Kalau hadis dhaif jiddan, tak boleh nak mengharapkan pahala. Jadi itulah beberapanya. Jadi dengan sebab itu dia ada beza antara dhaif sikit-sikit, ada juga hadis dhaif tapi makna dia tu sesuai dengan Quran, dengan hadis sahih. Itu tidak kuat tu, dhaif tu kalau macam tu. Dhaif yang boleh dipakai. Bahkan Imam Bukhari sendiri dalam Kitabul Iman dia tu, dalam tajuk bab dia tu, dia bawa hadis-hadis berapa hadis dhaif. Tapi hadis dhaif tu di belakang dia ada sandaran Al-Quran, sama makna dia dengan Quran, sama makna dia dengan hadis sahih. Imam Bukhari pun pakai kalau macam tu. Tapi kalau dhaif tu dah lah dia tu dhaif, bercanggah pula, itu dhaif sangat. Tak boleh kalau macam tu. Bila dhaif sangat, tak boleh nak percaya itu kalau kata-kata Nabi. Kalau nak buat akidah, buat apa tu lagilah tak boleh. Memanglah tak boleh. Tak boleh nak buat landasan hukum, itu tak boleh. Itu kalau dhaif biasa pun tak boleh dah. Usahakan kalau dhaif sangat. Kata Abu Isa, hadis Aisyah adalah yang paling hasan dan paling sahih di dalam bab ini. Jadi kalau kita tengok hadis Abdul Rahman bin Hasanah tadi, ada yang kata sahih, ramai juga yang kata sahih. Tapi mengikut Imam Tirmizi, dia kata kalau nak kira yang paling hasan dan paling sahih, hadis Aisyah. Patutlah kalau dia bawa hadis itu sebagai hadis usulnya, hadis asasnya. Dan yang lain-lain itu sebagai ya dia isyarat fil bab itu, dia tidak jadikan sebagai asas. Patutlah, sebab dia kata ini yang paling hasan, ahsanu syai'in fi hadzal bab wa asah. Patutlah dia kata begitu. Cumanya kalau kita bukalah kitab mana pun, syarah Tirmizi, bukalah kitab mana pun, dia kata Imam Tirmizi kata hasan ini sebenar tidak hasan. Dia kata sahih, tidak sahih. Semua kata begitu. Bukanlah Tuhfatul Ahwazi ke, Syarah Tirmizi, Ma'arifus Sunan ke, atau mana-mana syarah, semua kata begitu. Maknanya ini pun tak boleh nak pakai juga. Ini pun tak kuat juga. Sedangkan hadis Hudzaifah dalam bab 9, bawa bab 9 itu hadis Bukhari Muslim. Bukan Tirmizi saja bawa, Bukhari Muslim. Yang kata Nabi kencing sambil berdiri, Bukhari Muslim. Yang larang kencing sambil berdiri tak ada dalam Bukhari, tak ada. Dalam Tirmizi ni, Imam Tirmizi pun tak boleh bagi. Hadis Aisyah tu tidak jelas larangan, tidak jelas larangan. Dia sekadar menceritakan perbuatan Nabi. Dan Nabi SAW biasalah, dia lebih daripada orang lain, lebih warak, lebih menjaga agamanya. Banyak yang orang lain tak buat apa ni, dia tak buat, padahal orang lain boleh lagi kalau buat. Banyak yang macam tu. Tak boleh menjadi alasan untuk kita hukum, tarik hukum, kata ini haram, ini makruh dan sebagainya. Tak boleh, tak jelas lagi. Baik, kita tengok kenyataan Imam Tirmizi ini tidak harus diterima bulat-bulat tanpa penjelasan
dan perincian. Bagi orang-orang yang belum biasa dengan metodologi Imam Tirmizi, perkataan paling hasan dan sahih yang digunakan oleh beliau di sini seolah-olahnya menggambarkan hadis Aisyah adalah yang paling hasan dan paling sahih dalam babnya, dalam masalah inilah. Menurut istilah para muhaddisin, dia ingat begitu. Kalau pakai macam itu tak betul. Dia pakai juga, dia tak belajar. Tu ya, senang. Kalau dia belajar betul, dia tak akan kata. Ada juga kadang-kadang orang dia tidak belajar, dia pakai zahir gini. Bila kita kata gitu, dia kata, dah Imam Tirmizi kata macam paling sahih lah, paling sahih lah. Siapa kamu? Nak kata dia tak sahih pula. Susah lah. Pemahaman sebegini tidak tepat. Tidak tepat. Sekurang-kurang untuk Jami' Tirmizi. Kalau lain mungkin, sebab orang lain tak pakai istilah lain, dia pakai istilah ramai-ramai lah. Imam Tirmizi tidak, dia pakai cara dia. Dari satu segi kita nampak mudah, sebab dia kata hadis ini hasan, hadis ini hasan sahih, hadis ini begini-begini, nampak mudah. Tapi yang sebenarnya Tirmizi ini payah. Sebab kadang-kadang yang dikata hasan itu bukan hasan mengikut istilah ramai-ramai ini. Hasan dia cara dia. Hasan dia itu macam mana pula? Itu kena belajar kitab dia, baru tahu. Kerana istilah para muhaddisin seperti yang anda pelajari di dalam kitab-kitab usul hadis tidak dipakai Tirmizi sekarang. Kita pakai sini. Kekeliru betul. Ini dalam bab ni dia kata adalah yang paling hasan dan paling sahih. Tiba-tiba dia tidak pakai dengan makna hasan dan sahih sepertinya orang lain faham. Kata tak keliru. Sebab tu kata payah. Apa yang beliau ingin sampaikan ialah dalam sekian banyak hadis berkenaan larangan kencing sambil berdiri, inilah yang lebih elok dan lebih baik sanadnya berbanding yang lain-lain. Itu maksudnya. Dalam banyak-banyak tu inilah yang paling baik, paling elok. Kita sudah bincang dah sebelum ni, macam mana nak jadi paling sahih, macam mana nak jadi paling hasan, sedangkan dalam sanad dia tu ada syarik. Cuba tengok. Muka surat 104 hadis. Imam Tirmizi kata, haddatsana Ali bin Hajar qala akhbarana Syarik. Siapa Syarik? Situ. Tapi mungkin orang yang tidak belajar dia kata, dah Imam Tirmizi kata paling sahih, ikutlah tu. Tak boleh begitu. Bukan begitu caranya. Cuba tengok Syarik. Kita sudah bincang dah itu. Mana Syarik ni? Ni pada muka surat 105 nota 123, Syarik bin Abdullah bin Sinan An-Nakhai Al-Kufi. Itu Syarik. Tengok, agak panjang juga kita bincang. Ini perawi dhaif. Baca semula, tengok lagi. Dengan adanya Syarik dalam sanad ini, dia tak boleh, tak akan boleh jadi yang paling sahih. Baik lagi hadis Abdul Rahman bin Hasanah tadi, kerana dalam sanad dia tak ada orang yang dipertikaikan. Ini ada Syarik. Macam mana nak benar, nak betul yang dia kata ini paling hasan, paling sahih, kecuali kalau kita pakai dengan makna lain, makna dia sendiri yang dia faham, istilah dia, menurut istilah dia. Ahsanu atau asahhu di sini telah dipakai beliau dengan arti ahsanu min ghairihi, lebih elok dari yang lain, dan asahhu min ghairihi, lebih baik dari yang lain, lebih baik, lebih elok, bukan lebih hasan, paling hasan atau paling sahih. Jangan, kalau buat macam tu tak betul. Tak betul. Tak ada orang nak terima hadis ini sebagai sahih dengan sebab ada Syarik itu. Semua ulama kata begitu. Kalau kita pakai slide, saya boleh tunjuk
Berapa kitab. Apa pendapat ulama-ulama besar? Dia kata, dia komen tentang Tirmizi, kata hadis Aisyah ahsanu syai'in fi hadzal bab wa asah. Apa dia kata? Macam ni, seperti yang kita sebut ni. Seperti yang saya sebut sebelum ni kan, orang sakit, dia pun sakit juga, tapi nak banding yang lain-lain, dia lebih sihat. Dia lebih sihat. Dialah yang paling sihat dalam ramai-ramai ni, tapi dia pun masih dalam buat juga. Begitu. Begitu cara. Dengan kata lain, ini tak terbaiki ya. Dengan kata lain, hasan dan sahih yang digunakan oleh Tirmizi sekarang ialah nisbi. Yani hasan nisbi, sahih nisbi. Itu maksudnya. Atau lughawi semata-mata. Kalau lughawi, sahih makna baiklah. Hasan makna elok. Itu saja dari segi bahasa. Hadis-hadis lain yang seumpamanya berkedudukan lebih lemah dan lebih bermasalah daripadanya. Itu maksud dia. Sebelum ni kita sudah jumpa dah sebelum ni. Yang macam ni Imam Tirmizi kata, ulama-ulama kata tidak sahih. Istilah macam ni sudah guna, dan akan datang akan banyak lagi kita berjumpa. Jangan jangan keliru. Tapi kadang-kadang yang dia kata tu betul-betul mengikut seperti orang lain-lain lah. Betul-betul. Jadi itu susah tu. Kadang-kadang dia pakai mengikut istilah orang lain, kadang-kadang dia tak pakai. Cuma itu terhenti pada kita lah. Kalau kita tahu tentang perawi itu, kita boleh tahu ini dia pakai tidak dengan makna yang dipakai oleh orang ramai-ramai muhaddithin yang lain-lain. Ini dia pakai dengan makna dia sendiri. Itu kita boleh tahu. Susah jugalah. Ia sama sekali tidak berarti hadis ini memang telah menepati syarat-syarat hadis hasan dan sahih menurut istilah para ulama hadis yang lain. Bukankah di dalam sanadnya ada perawi dhaif bernama Syarik? Kalau begitu, ia tidak akan menjadi hasan atau sahih. Syarik itu perawi dhaif, jadi hadis dhaif lah. Kalau Syarik itu perawi hasan, barulah boleh kita kata dia hadis hasan. Kalau Syarik itu perawi sahih, barulah kita boleh kata hadis sahih. Ini perawi dhaif. Macam mana pula dia kata hasan dan dia kata sahih? Jadi ini perbezaan dari segi istilah lah, perbezaan istilah. Bila kita berhadapan dengan Imam Tirmizi, berhati-hati, waspada. Kena ingat, jangan kita cepat-cepat nak melatah, nak kata apa-apa, jangan. Seperti kalau kita berkawan dengan orang Kedah misalnya, dia kata saya 3 kali minum tuak dah ini, kita pun kata teruk dia minum tuak. Islam apa macam ni? Minum tuak tu istilah dia minum arak lah. Dia kata minum tuak. Mana orang Kedah minum tuak tu minum arak lah. Padahal kalau orang Kelantan kata begitu, minum tuak tu tak ada apa. 3 kali minum tuak, 10 kali pun tak apa. Tapi kalau orang Kedah kata saya minum tuak, teruk dah tu. Itu istilah. Bahasa Kedah tuak di mana? Arab. Bahasa Kelantan tuak tu maknanya nera Kedah. Jadi kalau orang Kelantan kata aku 5 kali dah minum tuak hari ni, tak ada apa. Silap dah dia, Kedah kita sebut. Kalau orang Kedah kata minum tuak, sekali pun tak boleh tu, teruklah dia. Ini istilah. Jadi kita kena tahulah, apabila kita berhadapan dengan orang Kelantan, kena faham bahasa, cara dia. Kalau orang Kedah kata bolehlah kita faham, salah teruk dia tu. Kalau dia kata dia minum tuak, sekali pun teruk dah. Kita kena faham, gini orang Kedah ni. Sama juga kalau kita baca kitab Tirmizi, kena beringat, bila dia kata hasan ke sahih ke, belum tentu lagi tu.
seperti orang lain faham. Belum tentu. Tapi kalau orang lain kata ini hasan, betul, mengikut cara yang ramai-ramai, betul. Hadis ini sahih, mengikut yang ramai-ramai. Ada juga orang nak dia nak mengelirukan orang. Dia kata saya pakai Hasan Tirmizi. Susah macam tu. Saya pakai Hasan Tirmizi, dia nak melepaskan diri dia. Ada juga macam tu. Tak boleh. Yang biasa dia pakai yang ramai-ramai lah. Kecuali kalau secara khusus. Bila kita bincang tentang Tirmizi boleh macam tu. Kalau ada mungkin orang kata boleh jadi dia pakai cara Tirmizi tu. Boleh jadi gitu. Hakikat inilah yang dinyatakan oleh Hafiz Ibnu Hajar dan ulama-ulama hadis lain yang sependapat dengannya bahawa lam yathbut 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam fi an-nahyi 'anil baul qa'iman syai'un. Tidak terdapat satu pun hadis yang sabit, yakni yang sahih berkenaan larangan kencing sambil berdiri. Tak ada. Apa maknanya? Larangan. Tadi dia kata hadis Abdurrahman bin Hasan itu sahih, dia kata sahih. Tapi dalam itu mana ada larangan? Yang dia kata dia kalau larangan macam hadis Jabir tu, jelas tu larangan. Nabi melarang daripada kencing sambil berdiri. Itu jelas. Tapi yang itu sahih kah? Kalau larang tak ada. Kalau dalam bentuk lain mungkin ada. Mungkin ada. Mungkin juga Tirmizi berkata ini satu pandangan yang lain. Biasanya kalau kita baca di dalam kitab hadis-hadis syarah Tirmizi yang biasa ni, setakat tadi dibincang. Setakat tadi. Maknanya semua kata Imam Tirmizi tak pakai mengikut istilah muhaddisin yang ramai-ramai. Kita tak boleh dia kata paling hasan, mana hasan betul lah, atau paling sahih atau lebih sahih, tak boleh. Sebab apa? Dia tak boleh sahih. Ini ada syari'. Ada syari'. Setakat itu kalau dalam kitab hadis yang ada ni dia boleh sebut. Ada itu. Cumanya yang selepas ini ni kena teliti sikit. Kena teliti sikit. Sebab pada pengamatan sayanya boleh jadi juga Imam Tirmizi bermaksud begitu. Apabila dia kata hadits Aisyah ahsanu syai'in fi hadzal bab wa asahhu, maksud dia begini. Boleh jadi. Tapi agak jauh sedikit. Yang biasanya orang faham macam tadi. Ini sahih atau hasan nisbi, atau sahih dan hasan lughawi. Itu biasa orang faham gitu. Yang ni yang saya nak sebut ini tidak biasa, tapi mungkin boleh jadi. Sebab Imam Tirmizi ni cara dia begitu. Kita kena berhati-hati bila kita dah kenal ada orang dia passion dia macam tu. Jadi kita kena berhati-hati. Cuba tengok. Mungkin juga Tirmizi berkata hadis Aisyah adalah yang paling hasan dan paling sahih di dalam bab ini. Di dalam komentarnya itu dengan mengambil kira riwayat Aisyah menerusi turuk atau saluran riwayat lain tanpa syarik di dalamnya. Ini. Baik, sekarang ni kita nak tanya, hadis Aisyah tu semuanya yang mana mesti ada syarik ke dalam saluran riwayat dia? Itu dulu nak pasti situ. Semua mana-mana mesti ada syarik? Jawabnya tidak. Ada saluran riwayat Aisyah itu tak ada syarik. Boleh jadi maksud Imam Tirmizi yang paling sahih, paling hasan tu mengambil kira yang tu, tapi yang tu dia tak sebut. Kita kata boleh jadi begini sebab apa? Kadang-kadang Imam Tirmizi kata hadis ini sahih, padahal hadis itu tak sahih. Cuma kalau kita tengok dari segi turuk saluran riwayat lain, itu maksudnya sahih, bukan yang dia kemukakan itu.
tapi yang dia isyarat daripada Aisyah juga, hadis Aisyah juga. Dia tidak kata hadis syarik, hadis Aisyah. Hadis Aisyah ni mesti ada syarik ke? Itu persoalannya. Yang tak ada syarik itu yang paling sahih dan paling hasan. Tapi kalau paling sahih, paling hasan, dalam tu ada larangan Nabi ke? Ada nahi? Ada? Tak ada juga. Paling tinggi macam tu lafaz dia. Cuba perhati. Kalau begitu, benarlah ia yang paling hasan dan paling sahih menurut istilah kebanyakan ulama hadis. Kalau begitu maksudnya, maka Imam Tirmizi pakai paling sahih, paling hasan ni berdasarkan istilah ulama hadis umum lah. Memang begitu, betul lah kalau macam tu. Al-Hakim telah mengemukakan dua turuk lain yang tidak terdapat di dalamnya syarik. Tak ada. Hadis Aisyah juga. Keduanya juga diambil daripada Al-Miqdam, daripada ayahnya Shuraih. Kita tengok kan, ini cuba tengok hadis ni. Syarik ambil daripada siapa hadis ni? Mula-mula 104 itu dia ambil daripada Miqdam bin Shuraih. Miqdam ambil daripada ayahnya Shuraih bin Hani. Jadi dalam riwayat lain yang Hakim kemukakan itu tak ada syarik. Orang lain yang ambil daripada Miqdam ni juga. Miqdam tu ambil daripada ayah dia Shuraih. Cuba tengok. Di bawah ini dikemukakan hadis Aisyah menerusi kedua-dua turuk tersebut. Jadi hadis Aisyah tu ada dua saluran yang lain. Dalam kedua-dua saluran itu tidak ada syarik. Dan semua perawinya adalah perawi yang kukuh, kuat. Jadi kalau Imam Tirmizi kata paling sahih, paling hasan, yang itu betul. Dan itu menepati syarat ulama-ulama hadis yang lain, muhaddisin yang lain. Dia tak pakai istilah dia. Dia memang pakai istilah orang lain. Tapi bukan yang dia kemukakan ini, yang ada syarik ni. Yang tidak ada syarik, cuma dia isyarat. Lepas tu kita kata, kenapa dia guna bahasa yang payah-payah sampai begini ni isyarat ini? Dia nak suruh belajarlah kitab dia, jangan baca sendiri. Kalau belajar tahulah. Ya mungkin belajar pun mungkin ada guru tak cerita, tak tahu juga. Atau guru tak cuba buat andaian ini. Sebab dia pakai yang biasa, setakat mana yang ada dalam kitab biasa. Dia tak pergi korek lagi, jauh lagi, masuk lagi. Nak buat begitu penat juga. Penat juga. Orang kata kena baca sakat. Baca sakat. Cuba tengok sini. Ini sanad Hakim dalam Mustadrak. Akhbarana Abu al-Abbas Muhammad bin Ahmad al-Mahbubi qala hadatsana Sa'id bin Mas'ud qala hadatsana Ubaidullah bin Musa qala anba'ana Israil. Anil Miqdam, yang ambil daripada Miqdam Israil, bukan syarik. Miqdam bin Shuraih an Abi qala sami'tu Aisyah tuqsimu billah ma ra'a ahadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabulu qa'iman منذ unzila alaihi al-furqan hadha hadithun sahihun ala syart asy-syaikhain wa lam yukharrijah. Maksud Shuraih, kita ambil ringkaslah, sana-sana bawah dia tu tak payahlah. Shuraih meriwayatkan, katanya, aku telah mendengar Aisyah bersumpah dengan nama Allah bahawa tiada siapa pun melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuang air kecil sambil berdiri semenjak Al-Quran diturunkan kepada baginda. Tak ada siapa pun yang tengok. Dia bersumpah dengan nama Allah, demi Allah, tak ada siapa pun yang tengok. Itu Huzaifah kata dia tengok. Itu masalahnya. Tak apalah, kita nak tengok yang ni. Kata Hakim, hadis ini sahih, menepati syarat Bukhari dan Muslim, tetapi mereka berdua tidak memasukkannya ke dalam kitab mereka. Lepas tu yang satu lagi pula dalam ni, cuba kita tengok. Hadatsana Abu al-Abbas Muhammad bin Yaqub qala hadatsana Usayd bin Asim qala hadatsana Husain bin Hafs an Sufyan wa akhbarana Abu Mansur, hadis anak lain, Muhammad bin Al-Qasim Al-Ataki
Qala haddatsana Ahmad bin Nasr qala haddatsana Abu Nuaim qala haddatsana Sufyan. Sana kedua, saluran kedua. Saluran yang ketiga, akhbarana Abu Hasan Ahmad bin Muhammad Al-Anzi qala haddatsana Uthman bin Sa'id Ad-Darimi qala haddatsana Muhammad bin Katsir qala haddatsana Sufyan. Tiga saluran sampai kepada Sufyan. Sufyan ambil daripada siapa? Anil Miqdam bin Shuraih qala haddatsani abi an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat ma bala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'iman mundu unzila alaihi al-Furqan. Bermaksud Shuraih meriwayatkan daripada Aisyah, katanya semenjak diturunkan Al-Quran kepada Rasulullah, baginda tidak pernah membuang air kecil sambil berdiri. Komentar Al-Zahabi, dia kalau dalam Mustadrak Hakim ni di bawah dia, kalau cetakan Hyderabad Dakkan, dia di atas tu Mustadrak Hakim, di bawah dia tu ada Talkhisul Mustadrak namanya. Itu karangan Imam Zahabi. Apa komentar Imam Zahabi terhadap hadis ni? Sebab ulama kata kalau Hakim dalam kitab dia Mustadrak ni tak boleh pakai kecuali yang sudah ditashihkan oleh Imam Zahabi. Itu pun banyak lagi ulama buat kajian yang ditashihkan oleh Imam Zahabi pun tak boleh pakai, tak betul, masih tak betul. Ada, tapi banyaknya selesailah. Tapi ada juga beberapa yang tak selesai, yang sebenarnya dhaif tapi Zahabi kata okey dah. Sebab kerja banyak kan, yang ada begitulah. Cuba kita tengok apa Az-Zahabi kata. Komentar Az-Zahabi di dalam talkhisnya selepas mengemukakan hadis ini ialah ia menepati syarat kedua mereka. Kata Imam Zahabi, kedua mereka itu maksudnya Bukhari dan Muslim. Walaupun andaian ini agak tak apa. Jadi itu saja komentar. Dia kata menepati syarat Bukhari dan Muslim, maknanya tinggi. Kalau menepati syarat Bukhari dan Muslim, maknanya sahih lah. Jadi betul lah Imam Tirmizi kata paling sahih, paling hasan, itu betul. Sama seperti istilah orang lain juga. Betul. Cuma ya, walaupun andaian ini agak jauh, tidak jelas dan agak sukar diterima, namun ia masih tetap dalam lingkungan kemungkinan. Memandangkan Imam Tirmizi sering kali menggunakan bahasa isyarat dan bahasa seni di dalam kitab jami'nya ini, wallahu a'lam. Jadi kalau kita perhati Imam Tirmizi, memang kadang-kadang dia kata hadis ini hasan, hadis ini sahih, padahal tidak sahih kalau berdasarkan sanad yang dia bagi. Tapi maksud dia yang sahih itu saluran lain. Ada dia buat begitu, ada. Kalau kita mengambil kiranya itu, yang di sini pun mungkin juga. Cuma agak jauh. Sebab itu kebanyakan ulama yang syarah hadis di Tirmizi ini, macam tadi dia kata Imam Tirmizi ini di sini tak nisbi saja, dengan arti paling sahih nak banding dengan yang lain, lebih sahih ni, lebih baik, lebih elok, tu saja. Bukan dengan makna istilahi, hasan istilahi atau sahih istilahi, bukan. Kebanyakannya kata begitulah. Tapi kalau mengambil kira yang tadi, ada saluran sebenarnya, saluran yang sahih sampai kepada Aisyah tu ada. Yang tidak ada syari tu, bila tak ada syari, selesai masalah. Memang ada. Jadi yang itu sahih. Boleh jadi itu maksud Imam Tirmizi. Kita kata, kenapa Imam Tirmizi tak ambil terus yang itu? Riwayat Sufyan tu yang tak ada syarik, riwayat Israel tu yang tak ada syarik. Senang kan? Barulah dia letak hukum paling sahih, paling hasan, orang terima, senang. Betul lah macam tu. Ini dia tidak bawa yang itu, dia bawa yang lain. Dia bawa yang lain, seolah-olah dia tak tahu sanad ini. Bukan, dia orang siapa tu. Kita berurusan bercakap dengan siapa tu, kena berhati-hati sikit. Jadi kalau dia kata begini, lepas tu dia kata sahih, paling sahih, boleh jadi dia pakai dengan makna tadi. Boleh jadi. Hakikat sebenarnya Allah jua yang tahu.
Cuma kalau dari segi bincangnya begitulah. Boleh jadi, masih boleh jadi, mungkin dia bermaksud begitu sebab dia orang besar. Kita kena hormat selagi, sebab kalau macam tu susah juga. Macam mana nak buat pegangan kalau macam tu? Susah. Sebab itu kita kata cuba ambil pandangan ini, nilai semula. InsyaAllah kita akan nampak cara terbit itu. Memang cara dia seni. Cara dia seni. Dia kata hadis Aisyah, dia bukan kata hadis Aisyah dengan sanad tu saja maksud dia. Hadis Aisyah. Jadi yang riwayat Sufyan itu tidak hadis Aisyah, hadis Aisyah juga. Yang itulah yang sahihnya. Lepas tu kenapa dia tak bagi tu? Dia nak suruh kita cari sendiri lah. Takkan dia saja penat-penatnya, kita ikut lena selesa. Dia nak suruh kita ada usaha juga lah, cari. Barulah kita, betul ya Imam Tirmizi kata. Dia kata hadis Aisyah, bukan hadis Aisyah dengan sanad syarik tu. Bila dia kata begitu? Dia kata hadis Aisyah. Jadi hadis Aisyah ni kamu carilah, takut-takut ada saluran lain, tengok sendiri lah. Memang kita sudah jumpa ada ya sahih, tak ada syarik. Boleh jadi. Jadi memanglah kalau kita belajar hadis kan, dia banyak andaian macam tu. Tengok ulama kata tadi, nak jamak, nak nak kompromikan dua hadis, macam-macam dia kata. Sampai dia kata uzur lah, sakit lah, macam-macam. Padahal tak ada bukti, dia buat andaian saja. Sebab apa? Nak jaga semua ni. Kita cara ahli sunnah ni nak jaga, jangan sampai kita nampak sahabat-sahabat ni tegang sama-sama dia, sangka buruk terhadap satu sama lain, sampai mendustakan satu sama lain. Tak boleh gitu. Baru kena berhenti apabila selesai dengan tenang, nampak tenang semua. Itu cara kita. Bukan cuba nak cari bila makin nampak ketegangan tu. Itu bukan cara kita. Macam tu. Kemudian itu tentang hadis Umar pula. Kita setakat itulah, masa pun sudah lewat. Hadis Umar hanya diriwayatkan oleh Abdul Karim. Setakat itu. Wallahu a'lam. Subhanallah. Ada kemuskilan kah? Khususnya berkenaan dengan yang kita bincang tadi. Tidak. Dia kalau kita baca latar belakang dia tak sampai lagi kan. Nanti bila kita baca latar belakang dia, kita tahu dia ni orang yang bercelaru fikiran dia tak ingat baik. Kerana terlupa, tak dikira salah. Tersasul, terlupa. Nyanyu misal kalau kita kata bahasa yang teruk lagi, atau dalam keadaan yang teruk sangat, lupa ni nyanyu orang panggil. Kalau orang nyanyuk, dia tidak berdosa, dia bukan ulama tak menganggap dia tu sengaja berdusta. Kalau tak sengaja lah. Jadi ulama tak mendapat bukti bahawa dia selalu sengaja, nampak macam sengaja. Tidak. Jadi kita tak boleh kata dia berdusta lagi lah. Tak boleh. Dia tersalah. Begitulah tersalah. Tersalah boleh berlaku. Apa? Macam-macam makna dia tu. Cuba tengok dalam terjemahan lah. Cuba tengok.
banyak mana dia lah. Banyak lagi. Tak ada dah. Kalau tak ada, kita setakat itulah untuk malam ni. Wallahu a'lam.